warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Kita masuk iaitu muka surat yang ke-36, faedah yang kelima daripada kitab. Betul? Baik, qala al-musannif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Dia kata faedah yang kelima oleh Hatim Al-Asam. Dia kata sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat, dan aku dapati hal ini disebabkan daripada sifat-sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami telah pun membahagi-bahagikan di antara kalian, iaitu rezeki masing-masing pada kehidupan fil hayati dunia, pada kehidupan dunia. Baik, pengarang kitab ni dia kata dia tengok ramai orang yang ditimpa dengan satu penyakit. Penyakit yang ditimpakan ini adalah penyakit al-hasadu wal baghdha. Penyakit apa? Al-hasad wal baghdha. Al-hasadu wal baghdha. Hasad. Okey, hasad lah. Baghdha ni apa dia? Baghdha memaki ataupun memarahi, atau memarahi. Baik, dua penyakit. Daripada penyakit inilah dia mai pula apa dia? Okey, sorry. Disebabkan penyakit ini dia mai dalam bentuk perkataan, mengumpat, memfitnah, mencaci, tak puas hati. Asal penyakit ni saja. Penyakit ini datang daripada penyakit, dia panggil penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman. Akhir zaman. Kenapa saya katakan penyakit ni penyakit akhir zaman? Kerana Nabi SAW di sana dia pernah sebut. Nabi kata, rubba bainakum da'ul umami min qablikum, akan menimpa kalian satu penyakit. Penyakit ini pernah menimpa orang yang terdahulu daripada kalian. Maksudnya penyakit ini pernah dah berlaku di sebelum ni, tapi berlaku balik, dan lebih dahsyat lagi berlaku ketika zaman hari ini. Apa penyakit dia? Al-hasadu, hasad, wal baghdha, iaitu marah memarahi. Apa Nabi kata tentang penyakit ni? Nabi kata wahiyal haliqah, penyakit ni macam pisau cukur. Penyakit ni diumpamakan macam pisau cukur. Nabi sebut lagi, la aqulu al-haliqatul lati tukhliqu asy-sya'r, walakin al-haliqatul lati tukhliqu ad-din. Aku tidak katakan pisau cukur ini pisau cukur yang cukur rambut, tapi pisau cukur ini adalah pisau cukur yang mencukur agama. Penyakit ni yang dinamakan dengan penyakit hasad dengki ni. Daripada mana datang penyakit hasad dengki ni? Daripada hati. Daripada hati, dia termasuk di antara salah satu penyakit hati yang boleh terkena walaupun seorang alim sekalipun, walaupun seorang tok guru sekalipun, walaupun seorang ustaz. Apalah sangat dengan seorang ustaz nak bandingkan dengan seorang alim, lebih-lebih lagi seorang tuan guru, seorang tuan syekh. Tapi boleh berlaku. Baik, apa punca berlaku ni? Puncanya kerana tak puas hati lah. Dengki, tak puas hati, teringin, geram. Sebab tu dia kata, aku tengok ramai orang yang maki-memaki, umpat-mengumpat. Dia kata sebab apa ni? Sebab hasad dengki ni. Dan Nabi kata apa? Fahiyal halaqah, penyakit ni seumpama pisau cukur yang mencukur agama seseorang. Hilang agamanya disebabkan kerana ada perkara tersebut. Baik, satu kisah ahli syurga.
Siapa seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga? Kita sebut dengar. Kita dah sebut dah hari itu 10 orang. Salah seorang daripada 10 ni, nama dia bermula dengan huruf S. Siapakah dia? S, apa dia? Sulaiman Ali. Siapa nama? Sa'ad mana? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Okey. Sa'ad ni orang Mekah ke orang Madinah? Rasa-rasa lah Sa'ad ni orang Mekah ke orang Madinah? Orang Madinah. Siapa kata dia orang Madinah? Pasal nama dia baik. Okey, baik. Semua 10 yang dijamin masuk syurga adalah orang Mekah. Semua 10 yang dijamin masuk syurga ni adalah orang Mekah. Pasal apa kita kata orang Mekah? Kerana mereka ni lah orang yang terawal masuk Islam. Okey. So satu hari Nabi SAW ni ketika berada di Madinah ni, Nabi duduk dalam masjid waktu asar. Kemudian Nabi kata, yaqtali'ul an rajulun min ahli jannah. Sat lagi akan masuk melalui pintu belakang ni ataupun melalui pintu ni seorang ahli syurga. Semua orang sahabat duk tengok siapa nak masuk, siapa nak masuk, siapa nak masuk. Duk sekejap Sa'ad masuk. Sa'ad ada janggut, kaki capit. Dia seorang lelaki OKU, kaki dia capit, dia jalan kaki capit. Apa orang panggil tu? Tempang. Okey, dalam kaki tempang. Pasal apa dia tempang? Sebab dia cedera ketika dalam peperangan Uhud. So kaki dia tempang, jadilah dia OKU. Kemudian dia ni antara sharpshooter. Sharpshooter apa? Pemanah tepat. Dia ni seorang pemanah tepat. Baik. Kemudian dia masuk, dia pegang kasut tangan kiri. Janggut dia ni penuh dengan air wuduk. Dia baru lepas ambil wuduk ni, jadi penuh air wuduk kat janggut. Dia pegang kasut dengan tangan kiri, dia masuk. Jadi orang tengok pada dia, oh biasalah Sa'ad dia masuk. Orang pun tak sangka kata dia. Tak apa. Besok Nabi sebut lagi, yaqtali'ul an rajulun min ahli jannah. Saat lagi masuk melalui pintu ni seorang lelaki ahli syurga. Dia juga masuk. 2 kali dah. Lusa Nabi sebut lagi, akan masuk saat lagi ahli syurga. Dia juga yang masuk. Dah 3 kali Nabi sebut dia yang sama, menunjukkan tak ada orang lain lagi dah, memang betul dia. Baik. Kemudian tak apa, ada seorang hadis ni direkodkan oleh Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi. Jadi dia yang cerita balik pasal cerita ni. Kemudian dalam ramai-ramai ni ada seorang anak muda nama Abdullah bin Amr bin As. Anak Amr bin As, seorang sahabat. Dia ni budak remaja lah, remaja. Jadi dia dengar saja Nabi sebut 3 kali, 3 kali adalah Sa'ad. Jadi dia tak puas hati. Ni yang kata hasad ni. Okey, geram. Masuk hasad, ada hasad yang dibenarkan. Jadi dia tak puas hati, dia pergi jumpa dengan Sa'ad. Dia kata, "Pak cik, nak minta tumpang tidur di rumah boleh?" Sa'ad kata, "Rumah hang pergi mana nak tumpang tidur rumah aku?" Dia kata, "Ni ayat saya lah." Okey. Okey, rumah hang pergi mana nak tumpang tidur rumah aku ni? Dia kata, "Saya ada masalah sikit dengan ahli keluarga. So Islam berikan masa 3 hari. Kalau kita bergaduh dengan orang ni, Islam bagi masa 3 hari untuk bertenang. So dalam tempoh bertenang ni, aku nak duduk rumah kau." Tapi sebenarnya dia ada satu strategi dia. Tujuan dia nak pergi tidur rumah Sa'ad pasal dia nak tengok Sa'ad ni buat apa yang Nabi kata dia ahli syurga. Baik, tak apa, malam pertama dia tidur, dia tengok Sa'ad tak ada buat apa. Melainkan ketika dia nak berubah posisi dia waktu tidur tu, dia akan sebut la ilaha illallah, pusing. Tak pun astaghfirullah ataupun alhamdulillah. Dia hanya zikir-zikir yang biasa. Hujung malam dia bangun solat malam. Macam juga dengan Abdullah bin Amr ni, dia pun bangun malam. Orang lain sahabat yang semua sahabat jarang tinggal solat malam. Jadi bangun malam ni bagi mereka adalah biasa. Kita kalau ada orang bangun malam, luar biasa. Dia ada orang biasa. Tak apa, bila dia tengok bangun pergi sembahyang jemaah, dia pun pergi. Esok sama, lusa sama, sampai 3 hari. Itulah yang dibuat oleh Sa'ad. So dia tak jumpa lagi bukti yang pelik yang menunjukkan Sa'ad ni seorang yang luar biasa. Hari ketiga dia pun tanya, "Sungguh-sungguh ni Pak Haji, saya nak tanya soalan. Pak Haji beramal dengan amalan apa?" Kata Sa'ad, "Apa yang hang tengok lah?" Dia kata, "Tak, saya tak percaya. Mesti ada sesuatu benda yang Pak Haji rahsia." Dia kata, "Tak ada. Sungguh apa yang kau tengok itulah aku. Aku tak ada amalan yang istimewa pun. Engkau pun buat, orang lain pun buat. Kita ni adalah sama saja." Dia kata, "Macam ni lah sebab Pak Haji tak nak cerita, saya beritahu. Saya bukan saja-saja main tidur kat rumah Pak Haji ni. Saya datang tidur sebab saya dengar Nabi kata
ada orang ahli syurga akan masuk melalui pintu sekian ni, dan saya tengok Pak Haji yang masuk. 3 kali Nabi sebut, 3 kali Pak Haji masuk. Kata Pak Haji Sa'ad ni, dia kata, baiklah, aku ceritakan pada engkau. Dia kata, antara salah satu benda yang aku buat adalah aku tidak pernah berhasad dengki dengan mana-mana orang Islam. Tak pernah sekalipun aku berhasad dengki dengan mana-mana orang Islam. Dan yang kedua, aku tidak pernah bercakap bohong. Okey, aku tak pernah cakap bohong dan aku tidak pernah hasad dengki. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Memang patutlah engkau jadi ahli syurga. Yang patut engkau antara calon ahli syurga. Dan itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik. So, inilah penyakit yang menimpa umat akhir zaman. Okey, penyakit apa? Memaki, umpat mengumpat. Rasanya siapa paling teruk yang kena penyakit ni? Dalam masyarakat kita ni, siapa yang paling kuat kali topik tajuk memaki dan umpat mengumpat ni? Saling memaki. Siapa dia? Bukan saya cakap lah. Okey. Okey. Politician. Betul, politician. Dulunya dia kutuk, maki, hamun, tiba-tiba dia boleh jadi kawan macam dia beradik. Kemudiannya pula dia bergaduh pula lagi, kutuk lagi pula, maki, hamun. Dia buat cerita, dia jaja keaiban orang, dia masukkan macam-macam. Kita duk tengok depan mata, kadang menyampah tengok. Tapi inilah real yang berlaku. Baik. Apa puncanya? Punca satu saja. Kalau engkau tak menang, kalau aku tak menang, engkau pun tak boleh menang. Biar sama-sama kalah tak apa. Tapi kalau engkau menang, tak boleh. Sepatutnya aku yang menang. Inilah penyakit hasad ni. Hasad antaranya punca apa? Sebab kerana memiliki harta, kerana kuasa, kerana harta, kedudukan atau ilmu. Kalau kita orang biasa ni sekadar pergi buat sihir dekat kedai orang hari ni, kalau dulu bukan, kita pergi tanam sesuatu benda dekat rumah orang. Baik. Maka dia kata, bila mana aku tengok ada perangai masyarakat yang macam tu, terus aku teringat dengan satu ayat ni. So samalah juga dengan kita ni. Bila kita tengok ada orang yang macam tu, jangan kita masuk ikut sama macam dia orang, melainkan ingatlah ayat ni. Maksudnya apa? Kenapa mereka berhasad dengki? Sebab tak puas hati. Apa benda yang dia tak puas hati? Pasal apa dia kaya, aku tak kaya, aku miskin. Kenapa dia berjaya, aku tak berjaya. Kenapa dia dapat, aku tak dapat. Jadi inilah asbab menyebabkan kita bergaduh. Contoh, bergaduh adik-beradik sebab abang kita dapat lebih, kita dapat sikit. Ada satu kes ni semalam, 2 hari lepas, ada seorang hamba Allah datang minta pendapat. Ada 8 beradik. Mula-mula mak meninggal. Mak serah harta mak dekat bapak. Kemudian bapak pula meninggal. Bila bapak meninggal, dia orang bincang adik-beradik. Okey, dipersilakan masuk. Ada tempat kosong. Okey, kat mana? Boleh nak duduk tepi Pak Haji pun boleh je. Okey, baik. Okey, satu kat depan, satu lagi kat tengah. Kat tengah pun ada. Okey, yang kat depan sekali ni dia orang bayar tiket mahal. Sebab tu dia duduk depan. Ni tak boleh duduk. Ini tiket mahal. Okey, ni tiket ni mahal. Nak duduk tiket ni kena bayar kos lain. Okey, tolong balik. Okey, boleh. Ada lagi ruang kosong. Ada tempat duduk belakang Ada. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Baik, sama balik. Kat mana kita cerita tadi? Lupa dah. 8 beradik. Jadi bila 8 beradik ni ayah dah meninggal, dia orang bincang, abang tiba-tiba mai bawa satu surat. Dia kata, ayah dah wasiat dekat aku. Hampa tak tahu. Ayah dah wasiat dekat aku. Wasiat apa? Semua company harta benda ayah ni abang yang jaga. Okey, sebab abang jaga, abang jadi CEO, so abang ambil gaji siap-siap 1 bulan 15,000. Okey, baik. Kemudian dia kata, adalah dia buat benda. Jadi adik-adik ni tak puas hati lah. Okey, tak puas hati sebab benda tu. Kenapa abang dapat, kami tak dapat? Okey, dah mula dah start bergaduh. Abang nak mempertahankan apa yang dia dapat, kemudian adik-adik pula tak puas hati pada apa yang abang dapat. Akhirnya, yang terakhir sekali, putus persaudaraan. Hanya disebabkan kerana harta tu tadi. Baik, tak kisah sama ada orang tu dia dapat dengan harta halal ataupun haram, tapi ingat satu benda ni. Ayat inilah sebagai peringatan pada kita. Jangan duk teringin benda yang bukan hak kita. Jangan teringin benda yang bukan hak kita. Contoh, tengok orang kaya, kita teringin harta benda yang ada dekat dia. Jangan. Pasal apa? Kerana Allah kata, kami telah bahagikan setiap orang ni rezeki masing-masing. Kalau dah Allah yang bahagikan, siapa kita nak mempertikaikan apa yang Allah telah bagi? Hanya disebabkan kerana kita nak apa yang ada dekat dia, akhirnya apa kesannya? Kesannya dia akan berlakulah penyakit ni.
Penyakit apa? Penyakit bergaduh, putuskan silaturahim. Punca hanya kerana benda ini sahaja. So ingat, kalau Allah kayakan seseorang, bukan sebab dia pandai, sebab dia apa, tapi sebab Allah dah bagi dekat dia. Kalaulah kita dapat kurang daripada orang, kerana inilah sekadar portion yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang bagi rezeki, dan kepada semua orang yang lain juga kami bagi rezeki. Allah kata, wama min dabbatin illa fil ard, wama min dabbatin fil ardi illa, dan tidak ada satu binatang yang melata pun kat bumi ni melainkan illa 'alallahi rizquha wa mustaudaha, melainkan Allah jadikan pada dia rezeki masing-masing dan bekalan yang cukup untuk dia orang. Jadi kita hak kita apa yang kita dapat. Sebab tu jangan disebabkan kerana bab rezeki yang Allah bagi dekat seseorang ni kita nak mempertikaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata lagi, maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah, sejak daripada alam azali lagi. Oleh kerana itu aku tak pernah pun hasad akan sesiapa pun, dan aku merasa puas dengan pembahagian yang Allah telah laksanakan kepada aku. Tak payah nak pening kepala. Allah dah tentukan. Kalau kita duk fikir kenapa dia dapat, kenapa aku tak dapat, sampai kesudah hati ni akan sakit. Maka apa kita buat? Rezeki kita Allah tentukan, rezeki dia Allah tentukan, maka bersyukur dengan apa yang ada. Seorang jiran mai cerita mengadu masalah, ustaz, boleh tak nak minta tips macam mana nak dapat anak? Okey, tanya kat kita. Saya kata, kenapa? Saya kahwin dah belasan tahun tak dapat anak. Baik, saya pun buka Al-Quran. Saya kata, kau buka ayat sekian ni, kau baca ayat tu. Kalau kau tak faham, aku ceritakan. Kalau kau dah faham, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bila kita ceritakan bab rezeki, macam mana Allah aturkan setiap orang ni, kalau orang yang betul-betul faham, dia akan faham. Dan saya katakan pada dia sekarang, kau tengok aku ni ada anak, berkahwin ada anak, kau pula berkahwin tak ada anak. Kau nak rasakan aku lebih daripada kau tak? Kau tahu tak aku tengok kau macam mana pula? Seronoknya dia ni, tak ada anak, boleh berjalan mana nak pergi dia boleh pergi, tak ada siapa kacau. Kita ni nak pergi mana-mana, alamak pukul 12 kena ambil anak, kemudian jam kedua hantar pula pergi rumah, pukul 6 pula ambil balik pula, kemudian balik kat rumah pula bergaduh pula, kemudian hujung tahun pula nak kena beli. Kadang-kadang setengah ibu bapa ni pening kepala fikir masalah anak ni. Engkau tak payah fikir benda tu, kau boleh buat. Dia kata, tapi apa Allah buat kat dia? Allah jadikan dia pening kepala fikir pasal tak ada anak, kita pula pening kepala fikir pasal anak. So dua-dua pening lah, dua-dua sama pening. So samalah kita. Akibat engkau tak tahu betapa susahnya, struggle-nya kami nak besarkan anak, engkau nya pula tengah struggle-nya nak dapatkan anak. So dua-dua adalah Allah datangkan dalam bentuk ujian. Baik, so sama. Cerita dia, ada seorang orang kaya naik kereta pakai driver, lalu kot kampung. Lalu dia tengok ada satu kebun dekat sebelah ni. Seorang makcik ni bawa satu raga, dalam raga ada air kopi, ada macam-macam kuih-muih ni, dia bawa pergi hantar dekat suami dia, duduk sandar kat pokok kelapa. Kemudian dia pun buka, tuangkan air, bagi dekat suami dia. Bos yang duduk kat belakang kereta tadi, dia tengok, untungnya Pak Haji tu isteri layan dia, isteri bawa datang makanan bagi dekat dia. Dia kata, dia kata orang kaya, tapi isteri aku tak peduli. Isteri aku kejap pergi spa, kejap pergi sana, kejap pergi sini. Aku dah sekali semua makan minum aku urus sendiri. Baik, Pak Haji tu pula tengok pula orang kaya tu, untungnya orang kaya. Okey, baik, naik kereta ada driver. Nampak tak? Sebab tu hidup ni jangan jadikan dia complicated. Jangan jadikan dia complicated. So umpama orang yang bila dia tengok orang yang makan sedap, kemudian dia teringin pada makanan tersebut. Dan begitulah juga kalau kita tanya orang yang makan sedap tu, apa kenikmatan hidup? Ada orang kaya sanggup berhabis duit RM1,000 semata-mata nak pergi ke kampung dan duduk dekat kampung, kerana seronok duduk kat kampung. Sebab tu hari ni kalau sekadar kita katakan nak makan, mak-mak kita tu dulu makan apa? Gemuk gedempol. Waktu tengah hari tengok suami tak balik. Bila suami tak balik, zaman tu tak ada telefon. Punya beza dengan kita zaman hari ni, kalau tak balik boleh call. Zaman dulu kalau pukul 12 tak balik, memang tahu dah takkan balik. Sebab tu orang sebut kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau suami tak balik tengah hari, maknanya makanan hari tu tak ada. Dia tengah duk cari lagi untuk bawa balik makanan dekat rumah dia. Jadi mak kita pun naik ke atas, beras ada sikit, masak beras. Jadi anak ada 2 orang kecil-kecil. Masak beras bagi buat lembekkan dia, jadikan macam bubur. Kemudian tuang kat dalam mangkuk, dalam pinggan. Lauk apa nak makan?
Kalau tak ada lauk, macam mana nak makan? Orang dulu. Kalau ada kicap, kalau tak ada kicap. Okey, baik. Lain pada garam? Ha? Tu minyak bekas goreng ikan tu. Minyak itulah tuang kat atas nasi. Nasi panas-panas. Sungguh gemuk gedempol makan tu. Okey, baik. Mak-mak kita lagi. Apa dia buat? Kadang-kadang tak ada apa nak makan, turun ke tanah, ambil cili burung tu 2-3 biji, masuk, ambil belacan, tanya-tanya, ambil asam sikit, asam Jawa tu, pura-pura, gua-gua. Kemudian makan nasi panas-panas dengan belacan, dengan tu pun gemuk gedempol juga jadinya. Okey, baik. Sebab tu kita katakan yang makan apa sekalipun tetap Allah jadikan itu rezeki dia. Itu rezeki yang dia dapat. Maka tak perlu pun kita nak rasa dengki ataupun nak rasa, kerana Allah telah jadikan bagi kita ni, setiap orang daripada kita rezeki masing-masing. Baik. Ada ibu bapa hari ni dia rasa anak dia bila berjaya, so anak ni akan jadi anak yang terbaik. Belum tentu. Tak semestinya anak yang berjaya itu akan jadi anak yang terbaik. Ada seorang orang kampung kami, dia ada anak 4 orang. So 3 berjaya, seorang tak berjaya. Seorang ni kerja kampung saja. Jadi anak yang kerja kampung ni selalu dikutuk, mengajar tak pandai, duduklah kau kat kampung, apa kau ada, naiklah motor buruk tu. Jadi selalulah mak ayah dia buat perbandingan dengan abang-abang dia, kakak dia yang lain yang berjaya ni. Bila tiap-tiap kadang-kala time raya-raya, abang-abang semua balik, dia tengok saja daripada jauh mak ni, bapak ni akan pergi ke pasar beli makanan yang sedap-sedap, sebab anak daripada jauh balik. Kalau time beli makanan, siapa yang bayar? Bapak juga, bukan anak hak kaya tadi yang bayar. Tetap bapak juga yang belikan duit dia. Tak apa, jadi anak ni pun simpan dalam hati saja, tak apalah. Tapi last sekali bapak sakit. Rasa-rasa anak mana yang akan jaga? Ha? Anak mana yang jaga? Anak hak kampung itulah akan jaga, hak tak pandai itulah jaga. Sebab tu janganlah kita duk banding-bandingkan antara anak kita, kerana kita tak tahu ni apa yang bakal berlaku. Satu soalan lah pengajaran ni. Ada orang hantar, minta maaf kalau saya bacakan soalan dia. Orang ni dia hantar dekat saya. Sekejap, kat mana Okey. Ya. Sekejap, ada satu soalan. Dia tanya. Soalan tu baca sedih saja. Mana soalannya? Soalan dia, soalan dah banyak sangat mesej masuknya. Kali dia keluar lagu Arab lah. Okey. Okey, ni pun salah kan ni? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu soalan. Soalan dia macam ni Ustaz. Okey, masalah menjaga ibu yang sedang sakit. Saya ada adik-beradik 7 orang, 6 perempuan, 1 lelaki. Okey, 6 perempuan, 1 lelaki. Semua dah berkahwin, tapi masalahnya anak lelaki banyak menyerahkan jaga ibu ni pada kakak-kakak semua. Saya nak tahu apa hukum seorang anak lelaki bercakap bila dia kena jaga ibu tu separuh hari, sampai dia keluarkan kata dia telah berkorban jaga ibu, dia marah pada kami yang kakak-kakak dia. Kami memang ada buat giliran untuk jaga ibu, tetapi kami semua adik-beradik saya banyak melepaskan jaga ibu saya pada hari-hari pada saya seorang saja. Padahal dia orang semua cuma seorang 2 hari, saya yang jaga lebih. Nampak tak? Okey, apa jawapan saya nak bagi kat dia? Saja nak tanya. Okey, dia kata dia lah yang paling banyak sekali jaga. Orang lain semua abaikanlah kat dia. Tinggal kat dia lah yang kena jaga. Nak cakap apa? Macam mana Haji? Kalau dia tahu tu ibu tu atau bapa tu dah syurga, awak nak bagi pahala pada dia. Ya, bagus Haji. Kalau dia tahu apa yang dia bakal dapat kalau dia jaga ibu, berebut dia orang nak jaga. Bahkan tak nak kalau boleh tu mak dia jalan kaki, tempuh kaki kat atas lantai pun tak nak. Kalau boleh nak usung, junjung mak dia tu. Sebab tu Nabi kata celakalah orang yang ada ibu tapi tak dapat masuk syurga melalui pintu membuat kebaikan pada ibu bapa dia. Ada kisah seorang anak murid datang kelas macam kita dia lah. Bila buka soalan dia angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz Tuan Syekh. Nak tanya soalan. Sila.
mak saya menumpang dengan saya. Ulang balik soalan kau. Mak saya menumpang dengan saya di rumah. Ulang balik soalan. Tuan Syekh, mak saya menumpang dengan saya di rumah. Ulang balik soalan kau. Dia pun dah jadi geram dah sebab dah 3 kali dah cakap, mak saya menumpang dengan saya di rumah saya. Engkau ulang balik soalan kau. Dia pun diam. Terus dia diam, tak berani nak tanya dah. Kenapa duduk seulang banyak kali dah? Dah kali kata Tuan Syekh ni, dia kata, "Oi," dia kata, "anak." Dia kata, "Sebenarnya bukan engkau, bukan mak engkau yang tumpang kau, engkau yang tumpang harta mak bapak engkau." Dibacakan hadis, "Anta wa maluka liwaladaik." Engkau dan harta benda yang kau miliki semua hak kepunyaan mak bapak engkau. Tadi yang budak tu tadi, tak ada istilah pun dan tak patut pun seorang anak mengatakan mak dia ataupun bapak dia menumpang dengan dia. So sepatutnya engkaulah, koranglah yang menumpang kebaikan ataupun harta benda mak bapak engkau. Dan inilah realiti yang berlaku hari ini masyarakat kita. Kadang kala Allah jadikan mak ayah ni sebagai ujian, dan mula mengungkit benda yang berkaitan tentang harta benda ni, bukan? Sebab tu hati-hati. Benda ni yang paling banyak kita terjebak hanya disebabkan tanah sukangkang kera, akhirnya putuskan silaturahim. Sebab tu saya sebut, kita nak masuk bulan Ramadan nanti, awas dengan satu perkara ni. Apa dia satu perkara ni? Kita nanti bulan Ramadan, kita nak berdoa, bukan? Kita nak Allah makbulkan doa kita, Allah makbulkan terima amalan kita. Ada satu benda yang menyebabkan doa kita Allah takkan angkat, amalan kita Allah tak terima. Apa dia? Ya, orang yang memutuskan silaturahim, dia doalah macam mana sekali doa pun Allah tetap takkan angkat doa dia. Sebab tu siapa yang ada masalah dengan bab silaturahim ni, maka tautkan semula tali tersebut. Tapi dia yang salah ustaz, tak payah kira. Dia yang salah, bukan saya, dia yang jahat, dia yang itu, dia yang ni. Macam mana lah nak buat? Kalau dia kata bukan saya yang salah ustaz, dia yang salah. Apa satu ayat, satu kata-kata yang boleh menenangkan orang yang bila dia cakap macam tu? Maafkanlah. Okey, kenapa nak maaf? Dia kata, akak cakap senanglah maafkan ni, saya yang menanggung ni. Akak tahu tak ada buat apa, dia sihirkan ahli keluarga saya. Sudah kita garuk kepala pula. Habis dah cakap apa? Kalau macam tu kau memang patut kau tinggalkan dia. Tak, jangan. So ada satu ayat Al-Quran. Ayat ini berlaku ketika peristiwa Al-Ifk. Waktu anak Abu Bakar As-Siddiq, isteri Nabi SAW yang bernama Aisyah, difitnah oleh seorang. Orang yang fitnah Aisyah ni adalah orang yang Abu Bakar bela dia. Abu Bakar bela dia daripada kecil sampai besar, sampai income, pendapatan dia bulanan pun Abu Bakar lah yang sara kehidupan dia sampai waktu tersebut. Bila dia fitnah Aisyah ni, maka Abu Bakar terasa hati. Abu Bakar kata, aku takkan infakkan lagi, aku takkan bantu engkau sampai bila-bila. Habis dah hubungan aku dengan kau, dah tak ada apa lagi dah. Baik, kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran. Apa dia ayat dia? Falyafu wal yasfahu. Maafkanlah mereka dan berdamailah dengan mereka. Dan Allah letakkan satu ayat selepas daripada tu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tak sudikah kalian untuk Allah ampunkan dosa kalian? Tak nakkah kau Allah nak ampunkan dosa kau? So kalau nak, ampunkan dosa manusia, maafkanlah mereka, Allah akan ampunkan dosa kau. Apa kata Abu Bakar? Aku nak ya Allah, aku nak ya Allah, aku nak keampunanmu, aku nak keampunanmu. Dia kata pergi jumpa balik lelaki itu, dia kata aku akan sedekahkan dan aku akan infak pada engkau sampailah aku meninggal dunia. Dan aku maafkan perbuatan kesalahan yang kau telah lakukan. Dan itulah yang kita nak, kita maafkan orang, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Itu yang terbaik. Ya betul dia ada buat salah dengan kita, tapi maafkan dia orang. Tak apalah, pendam kat dalam hati memadai. Kalau dia buat benda yang zalim, Allah pasti akan balas balik di akhirat kelak. Baik, sama balik. Okey, kemudian dia kata, maka aku pun faham bahawa semua pembahagian nikmat itu adalah daripada Allah, sejak daripada alam azali lagi. Oleh kerana itu, aku tak pernah hasad akan sesiapa pun, dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Baik. Faedah yang keenam. Dia kata, faedah yang keenam, sesungguhnya aku melihat manusia itu satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada satu tujuan atau suatu sebab.
Lalu aku memikirkan firman Allah. Okey, baik. Ada orang bergaduh, tak kiralah semua sebab hasad dengki ke, marah-marahi ke, adalah bergaduhlah dengan pelbagai isu. Baik. Bila mana tengok orang bergaduh, kita nak, aku nak masuk geng mana ni? Contoh kami ni ustaz. Waktu mula-mula ni tak apalah, tak off record pun tak apa, tak kisah je. Benda yang patutnya kita tegur. Jadi bila dua parti yang besar dulunya bermusuh, lepas tu bila kalah pilihan raya, dua-dua insaf. Okey, jadi kita perlu bersatu, jadi nak bersatu. Dia orang nak buat satu majlis. Majlis ni kita nak jemput seorang datang ceramah dekat kita ni, nak hubungkan balik silaturahim kita. Siapa yang kita nak jemput? Okey, si A cadangkan kita jemput Ustaz Najib. Si B kata, samalah kita punya jemputan, kami pun nak jemput Ustaz Najib. Jadilah saya. Kami pun buat kelas di satu tempat, bercampurlah di antara apa namanya, dua parti ni dalam satu kelas. Kelas ramai macam ni lah. Tiap-tiap Khamis malam Jumaat, ramailah yang datang. Dua-dua pemimpin parti ni pun datang setiap kali kelas saya. Kemudian kita tautkan balik, kita kata Islam ni tak boleh berpecah, Islam ni mesti bersatu padu, bla bla bla. Selalu buat solat hajat lah, baca yasin lah, buat majlis semua bersama-sama, makan kenduri, buka puasa. Dah macam dia beradik dah. Last sekali berlaku masalah pula, bergaduh pula dah. Okey, baik. Bila bergaduh pula dah, kita hak tengah ni jadi mangsa ni. Gajah dengan gajah bergaduh, si kancil kat tengah-tengah tepi jak. Okey. So, bila berlaku macam tu, kita nak masuk belah mana? Nak masuk si A, nanti apa kata si B? Masuk si B, lagi dah teruk kena maki dengan si A. Apa kau pergi kawan dengan dia, orang ni jahat bla bla. Apa saya perlu buat? Saya, lari. Haji kata larilah ustaz. Okey, tak. Ayat ni kita jadikan pegangan kita. Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Musuh kita bukan sahabat kita Pak Haji sekian-sekian. Musuh kita bukan yang nama Ahmad, yang nama Muhammad ni. Musuh kita adalah setan. So setan dia ada matlamat. Matlamat dia nak pecah belahkan kita. Dan tujuan kita ni pula menyatukan orang, bawalah, ajaklah manusia ke jalan Allah, bawa mereka bersama untuk masuk syurga. Ada seorang anak muda di Mesir. Dia tengok di Mesir ni banyak perkara mungkar berlaku. Salah satunya kelab malam. Yang datang ke kelab malam ni orang Islam. Dia pergi jumpa dengan syekh dia, iaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia kata, Tok Guru, dia kata, Tuan Syekh, dia kata tempat kita ni jadi sarang mungkar, sarang dosa-dosa, orang dok datang buat dosa. Dia kata memang saya cadang, saya nak pergi letakkan bom dekat situ, kita bomkan supaya semua mati belaka. Sebab dia orang ni orang jahat. Okey, Syekh dia panggil, "Mai sini Sat," dia kata. "Apa nama kau tadi?" "Okey, saya nama Muhammad Najib." "Baik, Muhammad Najib. Kau nak pergi bom dia orang ni. Kau geram dekat dia orang sebab dia orang ni jahat ni. Kau begitu sekian-sekian. Kalau kau bom dia orang ni, dia orang jadi apa? Mati. Semua kau puas hati dia orang mati. Puaslah pasal dia orang jahat." Dia kata, "Kalau dia orang mati, ke mana dia orang pergi? Ke neraka lah." Oh, maknanya kalau kau memang nak bagi dia orang mati, kemudian kau nak bagi dia orang ni masuk neraka, patutlah pasal dia jahat. Baik, sekarang aku nak tanya kau satu soalan. Ada beza tak kau dengan setan? Setan dia nak suruh kita pergi ke mana? Sebab dia tahu dah dia akan ke neraka. Dia nak kita pun masuk neraka sekali dengan dia. Maknanya kalau engkau memang nak jadikan seorang tu pergi ke neraka, apa bezanya engkau dengan setan? Sepatutnya engkau kena tarik dia orang ni yang dah ikut jalan ke neraka ni, bawa kembali balik mereka ke jalan syurga. Tak kisahlah orang mana pun dia, siapa pun dia, kita bawa lah. Sebab tu kita katakan kalau semua orang kita kata bawa benda yang sama macam ni, aman dunia. Tapi tahu, kalau aku tak dapat, dia mesti tak dapat. Sampai ke tahap akhirnya kita rugi dalam bab tu. Sebab tu pandang orang dengan kasih sayang, tak kira dia kumpulan mana, dia grup mana sekalipun. Maka Islam suruh kita bersatu padu, dan Islam tak bagi kita ni bercerai-berai. Maka hadis ini, ayat ini adalah sebagai salah satu tuntutan kita kena buat. Ingat, setan suka kita bergaduh, dan setan adalah musuh Allah. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan kita ikut jejak langkah setan yang suka bergaduh, saling bermusuh di antara satu sama lain. Baik. Maksudnya, seterusnya, maka aku membuat kesimpulan bahawa aku tak perlu bermusuh dengan sesiapa pun selain hanya dengan setan saja. Tapi ustaz, dia ni memang setan perangai dia ustaz. Okey. Ada mungkin kadang-kala kita akan jumpa dengan orang yang jahat macam tu, yang jahat sungguh-sungguh. Apa nak buat stand kita dekat dia? Jahat sungguh, kita pergi buat apa sekalipun dia tetap jadi jahat. Apa nak buat dekat dia? Jauhilah dia. Allah sebut dalam Al-Quran
surah Al-Furqan. Allah kata wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Tanda hamba Allah yang pengasih ini adalah mereka yang berjalan di bumi dengan tenang. Bila mereka bertemu dengan orang yang jahil, mereka mengucapkan assalamualaikum, mereka akan berpaling. Mereka akan berpaling dan tinggalkan orang yang macam tu. Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam hadis Riyadhus Salihin diceritakan, Umar ni dia ada seorang sahabat dia. Sahabat dia yang selalu bermusyawarah dengan dia, penasihat dia, seorang yang hebat. Satu hari ada seorang lelaki meminta daripada penasihat Umar ni, aku nak jumpa dengan Umar. Pakai kabel lah nak jumpa ketua menteri. Akhirnya dia dapat masuk jumpa dengan Umar. Masuk jumpa Umar, dia maki hamun Umar, dia kata engkau begitu, engkau begini, engkau begitu. Umar ni orang yang tegas. Bila dapat maki hamun macam tu, dia terus nak marah balik dekat orang yang marah dekat dia ni. Baru saja dia nak mulakan marah, penasihat dia tadi kata, Umar, ingat pesan Allah, falyafu. Apa dia ayat dia? Apa dia ayat dia? Saya terlupa dah ayat dia. Ayat lebih kurang macam ayat yang tadi juga. Maafkanlah dia, janganlah engkau marah. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah engkau daripada orang yang jahil. Maksudnya jangan ambil peduli, tinggalkan dia. Maka akhirnya Umar Al-Khattab terus terdiam pada waktu tersebut saat ketika dibacakan ayat Al-Quran. So bila kita jumpa dengan orang yang jahil, orang yang bodoh sombong yang macam ni, maka jangan kita jadi macam dia, tapi kita berpaling dan tinggalkan dia, cukup. Jangan kita menambahkan dosa kita. Kalau dia buat salah, Allah akan hukum dia. Baik, okey, faedah yang ke-6. Sekarang kita tengok faedah yang ke-7 pula. Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Baik. Hari ni tengok struggle-nya orang kat KL, keluar pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, balik sampai tengah malam. Kita yang dekat Melaka pun masing-masing orang nak cari duit nak makan. Berusaha untuk nak cari kehidupan yang baik. Sampai ke satu tahap dia terpaksa ambil benda-benda yang syubhat. Ada orang jual emas tak nampak pun ambil duit daripada orang, sedangkan salah. Ada orang yang jual benda yang kadang-kala menipu. So dia buat benda yang syubhat dan kadang-kala haram. Dia terpaksa menjual harga diri dan air muka. Lalu aku memikirkan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa mustawda'aha. Dan tiadalah benda yang tumbuh melata ataupun yang hidup melata di bumi kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah. Maka aku pun mengetahui bahawa rezekiku di tangan Allah Ta'ala dan telah dijamin oleh Allah. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Apa makna hikmah yang ke-7 ni? Dia nak ceritakan ada orang bersusah payah sebab nak rezeki, sehingga dia mengenepikan halal haram ni dia tak peduli lagi dah. Okay, Nabi SAW sebut akan datang satu zaman orang akan cari rezeki dan dia tak peduli lagi dah soal halal haram. Dia sanggup sampai ke satu tahap nak menipu orang. Yang paling terbaru, paling latest, 5 orang ditangkap dalam minggu ni, minggu lepas kan. Punca kerana kita patutlah kita nak pergi rumah ngaji pun sama kan, hari tu terpaksa tangguh nak pergi umrah hari tu kan. Apa punca kena tangguh? Sebab tak dapat tiket, antaranya tiket tak dapat. Kenapa tiket tak dapat? Kami pun macam tu juga. Daripada awal bulan 12 tangguh pergi tengah bulan 12, daripada tengah bulan 12 tangguh pergi hujung bulan 12. Puncanya nak dapat seat 120 seat, tak dapat sampai ke Sudan. Last kali baru dapat. Bila dah dapat tu naiklah kapal terbang. Naik kapal terbang, tengok-tengok, ya Allahu Akbar, banyak lagi kerusi kosong kat belakang. Kita tanya dia, kenapa kerusi kosong? Dia kata tak ada orang beli. Kita garuk kepala. Habis tu kalau tak ada orang beli, kenapa? Kata penuh. Ceritanya ada, dia panggil, orang Kedah panggil kutu berahak. Tahu kutu berahak? Okay, dia orang ni ada sedikit power, ada sedikit modal. So apa dia buat? Dia booking seat. Satu kapal terbang katakan ada 400 seat. Okey, saya ambil 200. Yang ni pula saya ambil 100. Yang ni pula saya ambil 100. Jadi bila orang cek dalam sistem, dah habis. Dia dah deal dah dengan orang tengah ni. Okey, dah habis dah. Tapi habis tu dah habis, nak buat macam mana? Kita pun call syarikat. Kata kalau nak dapat seat juga, try call si Polan bin si Polan. Ada seat lebih tak?
Dia kata berapa nak? Kami nak 40. Okey, harga pasaran, katakan harga pasaran 2,500. Dia kata boleh. Satu seat dia kata 3,500. Maknanya dia markup 1,000. Kenapa mahal? Dia kata saya dapat pun dah mahal dah. Dia kata saya tak boleh buat apa. Dia kata yang tu harga dia. Nak ambil, tak nak sudah. Jadi travel agent ni nak buat macam mana? Okeylah, okey tuan-tuan, minta maaf, boleh tak kami nak naikkan harga package? Sebelum ni kami janji 7,000, kami terpaksa jual 8,000 sebab harga tiket naik mendadak. Baik, itulah yang berlaku hari ni. Last kali terpaksa naikkan 1,000 hanya disebabkan kutu berhak ni. Siapa yang untung? Dia tak guna pun flight last kali bila sampai ke satu tempoh, katakan malam ni nak fly, so kerusi tu masih lagi tak terjual, dia pulangkan balik pada syarikat. Pulang balik pada syarikat. Okey, akhirnya itulah yang berlaku. So alhamdulillah lah bila SPRM dah mula cek, 5 orang kena tangkap. 5 orang ni datang dari travel-travel yang besar dan mereka adalah orang tengah yang menjual tiket-tiket ni tadi. Itu yang kita berlaku. Maka ada orang yang hidup, dia nak dapat keuntungan, jadi dia boleh buat sampai macam tu sekali. Boleh buat. Baik, waktu haji tahun lepas 400 orang terkandas dekat airport. Mustahil, macam mana boleh terkandas macam tu? Dia kata dia ada visa, okey, ikut dia pergi haji, kemudian bayar duit sampai ke satu kepala ni dalam sekitar RM70,000 hanya kerana nak pergi haji. Sebab tu kami sembang dengan geng-geng ejen haji ni, kata kita kena panggil dia tu datang bagi ceramah motivasi macam mana bercakap supaya orang percaya cakap kita. Pasal 400 orang boleh percaya cakap dia ni. Akhirnya apa berlaku? Terkandas dekat airport, siapa pun tak boleh pergi. Dia dah ambil 200 juta daripada orang. Nampak? So menunjukkan kalau yang buat ni bukan calon-calon orang yang dah pergi haji, dia panggil dia dengan Pak Haji, dia panggil dia dengan Ustaz. Apa nak kata? Dan inilah realiti apa yang berlaku pada hari ni. Kita kata hanya kerana nak senang di dunia, kita mengabaikan. Itu benda hak besar, ambil benda hak kecil senanglah. Tengok nasi lemak janda meletup. Okey, baik. Nasi lemak janda meletup. Dia jual lah kat tepi jalan. Berapa satu ni? Okey, satu RM4. Mahalnya nasi lemak ni. Meletup kan? Okey, baik. Belilah balik ke rumah, tengok ikan bilis 2 ekor. Telur dia buat, dia bancuh telur, dia tuang kat atas kuali, dia pusingkan bagi jadi nipis-nipisnya, potong 3 segi kecil, letak kat dalam tu kacang 3-4 biji, ikan bilis 2 ekor, kemudian telur 1 jurai tu. Harga RM3, RM4. Balik kita pun makan, sambalnya tak masak, kemudiannya pula nasi lemak, kata nasi lemak tapi nasi putih biasa. Baik, sebab tu kalau hari ni nak cari betul-betul nasi lemak memang susah sangat-sangat. Nasi lemak yang tak ada lemak. Ada pula kata bagus, tak bagus santan-santan ni kolesterol. Pandai dan kau jual nasi lemak. Memang kau kena letaklah nasi lemak. Kena letak santan lah. Tapi itu realiti hari ni. Paling jahat lagi apa dia? Orang sanggup kerana nak untung lebih, dia jual karipap yang dalam dia tu inti kelapa. Spor apa orang panggil? Bukan, serunding kelapa tu kan. Dalam karipap ada juga orang letak taruh dalam tu. Okey, baik. Kuih badak lah, okey lah kuih badak, tak apa. Kuih badak senang. Kuih badak, tahu dia buat apa? Mula-mula kelapa parut tu dia ambil, kemudian dia perahkan santan dia buat benda yang lain, hampas santan tu. Itulah dia pergi buat inti tu. Punyalah kita. Dulu hampas santan kita buat apa? Makanan itik. Ini tak, dia jamu kat kita, dia jual pula 2 biji RM1. Tak pun 3 biji RM2. Itulah yang realiti. Baik, ada orang jual air tebu. Dia jual air tebu, dia masukkan gula Melaka. Okey, nak bagi nampak pekat, nak bagi nampak ataupun dia masukkan air gula. Ada orang jual, saya pun pelik, ada orang jual air tebu masukkan air gula. Kata tebu tu dah manis kan? Tapi sebab dia dah tambahkan dengan air. Ada orang jual soya bean yang masing-masing semua nak untung lebih, akhirnya dia pun menipu. Sama ada dimasukkan air, dicampurkan gula, whatever lah. Bulan Ramadan contohnya. Kita sebab tu malah pergi pasar Ramadan. Tengok kita pergi dalam lapar, tengok orang jual kuih keria international. Okey, tak ada antarabangsa, tukar jadi international. Kita tengok, ya Allah, dia punya gula Melaka dia tu selalu elok, sedapnya ni, mesti sedapnya. Okey, beli RM2 takut tak cukup. Okey, belilah, ambillah RM5 katakan. Balik gigit-gigit, ya Allah, keras keng sampai hati kita kata. Ada orang macam tu, dia tak peduli, yang penting barang dia habis dijual. Sama ada betul tak betul, itu cerita yang lain. Yang penting aku untung. Jadi dia tak fikirkan unsur berkat. Sebab tu kita kata bila siapa pun nak cari rezeki, carilah unsur keberkatan. Baik, orang yang makan gaji.
Pagi kerja pukul 8 sampai pukul 5 petang. Baik. Siapa berani jamin dia bekerja tu memang betul 8 sampai 5 dan dia buat semua kerja yang dibuat? Pukul 8 masuk, buat kerja terus ke? Belum. Sembang dulu, tanya kawan apa semua. Pukul 10 keluar mengetih sampai pukul 11, kadang 11.30. Masuk balik, buka lah buat kerja sikit-sikit. Tengok-tengok, alamak pukul 12, sekejap lagi makan tengah hari, keluar pula pukul 12.30. Balik ke office pula pukul 12 lebih. Balik office pula pukul 3 baru start kerja. Pukul 4 tu dah mula. Dalam waktu tempoh kerja tu dia buat perniagaan online dia. Dia jual kain batik lah, dia jual apa namanya kain kuih raya lah. Pakai internet office. Keluar pun pakai kereta office. Adakah nilai gaji yang dia dapat tu 100% adalah halal? Belum tentu. Habis macam mana nak buat? Apa solution dia? Kita yang kadang-kadang mungkin tercuai waktu kita bekerja dulu. Macam mana cara nak bersihkan balik harta kita? Dua cara. Yang pertama, bersih dengan yang wajib, iaitu zakat. Allah jadikan zakat sebagai pembersih. Dan yang kedua, Allah jadikan sedekah itu juga sebagai pembersih. Maka bersihkan balik benda-benda yang tidak halal tadi, bukan tak halal ataupun unsur syubhah tadi, dengan sedekah kita. Baik. Last sekali sebelum kita nak tamat kerja tu, pergilah cakap, minta halalkan semua kawan-kawan, sahabat semua, sama juga dekat bos kita. Tapi kalau terambil, yang tu tidak boleh minta halal, melainkan dibayar. Tapi yang kita tak nampak, dia berlaku. Contohnya masa yang kita tak cuai, masa yang kita berehat ataupun bercakap, terguna internet, terguna air, apa semua tu, maka dia boleh dihapuskan dengan sedekah-sedekah yang kita buat. Sebagai punca sedekah ni, dia adalah penghapus. Maka cari balik keberkatan tu tadi dalam ketika mana kita hidup. Sebab tu dengan anak-anak kita ni, biasakan dengan suka memberi. Kerana dengan memberi ini dia akan menghasilkan keberkatan dalam hidup. Sebab itulah kita mengharapkan rezeki yang berkat. Baik. Maka apa kita perlu buat? Ibadat wajib. Cari rezeki juga wajib. Pada waktu yang sama, kalau kita tunaikan hak Allah, Allah pasti tunaikan hak kita. Pegang dengan satu hadis kursi ni. Ada satu hadis kursi. Hadis ni cerita tentang Nabi Allah Daud alaihi salam. Satu hari Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Daud, "Ya Daud, anta turid wa ana urid." Wahai Daud, engkau ada kehendak dan aku juga ada kehendak. Allah kata, engkau ada keinginan, engkau nak, Allah juga nak. Wala yakunu illa ma urid. Sesuatu benda tidak akan berlaku dan tak boleh berlaku melainkan dengan kehendak kita ke kehendak Allah. Kehendak Allah. So maknanya manusia dia kena terima ke kena redha ke tak Allah. Dia kena redha lah pada apa yang ditentukan, kerana hak Allah menentukan. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah lah yang menjadikan benda itu real. Allah kata lagi, in sallamtani fima urid, kalau engkau berikan pada aku, engkau buat apa yang aku nak, sallamtuka fima turid, aku akan berikan apa yang kau nak. Engkau buat apa yang aku nak, aku berikan apa yang kau nak. Baik, wa in abghaztani fima urid, tapi kalau engkau murka, engkau geram, engkau tak puas hati, engkau tak suka pada apa yang aku perintahkan kau buat, at'aqtuka fima turid, aku akan penatkan engkau pada apa yang kau nak, wala yakunu illa ma urid, dan takkan berlaku melainkan apa yang aku nak. Faham ke tak faham? Confirm tak faham. Okey, baik, saya ulang balik. Allah kata dekat Nabi Daud, wahai Daud, dalam dunia ini bukan engkau yang tentukan, Allah yang tentukan. Walaupun engkau nak macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tak tentukan, boleh dapat tak? Kau takkan boleh dapat. Semuanya atas ketentuan Allah. Sebab tu dia satu benda yang penting dalam kehidupan kita ni, qada dan qadar. Maka qada ni macam mana Allah tentukan, qadar ni berapa banyak yang Allah tentukan. Dia tak ada kaitan dengan rajin, tak ada kaitan dengan pandai, tak ada kaitan dengan apa pun. Semua Allah tentukan. Kita ni boleh berkeinginan, tapi untuk menentukan kita tak boleh tentu. Baik, Allah kata dekat dia, tapi kalau engkau buat apa yang aku nak, aku beri apa yang kau nak. Maksudnya kalau engkau adalah orang yang taat pada aku takkan sia-siakan kehidupan kau. Apa saja keperluan kau, Allah akan berikan. Tuan-tuan, pagi-pagi pernah tak siapa yang pagi tadi dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau tambahkanlah oksigen bagi aku hari ni? Ada minta? Tak minta? Cukup tak oksigen? Cukup. Nampak? Tak minta pun Allah bagi. Jadi buat apa nak takutnya? Buat apa nak takut? Pergi mana tu? Pergi pantai buat apa? Cadang nak beli oksigen tak kat rumah, pokok sesak nafas, tak payah. Okey, memang Allah dah bagi dah dekat dia. Baik, Allah kata lagi, tapi kalau engkau tak redha, okey,
kalau engkau tak buat pada apa yang aku suruh engkau buat, engkau tak suka pada apa yang aku suruh engkau, aku akan penatkan hidup engkau. Janji Allah ni, Allah nak penatkan hidup seseorang yang dia tak tunaikan hak Allah, Allah pasti jadikan dia penat. Berapa ramai orang nak cari rezeki, dia dapat rezeki tapi dapat dengan penat. Dan berapa ramai orang yang dia dapat rezeki tanpa penat. So nak yang mana? Nak yang dapat rezeki dengan penat ke nak dapat rezeki tanpa penat? Nak dapat rezeki tanpa penat, tunaikan hak Allah, Allah tunaikan hak kita. Tapi kalau kau rajin sangat nak berpenat, kau buatlah macam tu, kau jangan pedulikan hak Allah, kau duk kira hak engkau pun cukup, Allah boleh bagi dekat engkau pada portion yang memang dah ditentukan, tapi engkau akan dapat penat. Ramai orang bekerja sampai terpaksa abaikan isteri, terpaksa abaikan anak-anak. Sebab apa? Sebab nak dapatkan income. Dia dapat income, tapi dia dapat income, dia tak dapat yang lain. Allah jadikan dia masjid tak boleh pergi, Quran tak sempat baca, solat jemaah tak boleh. Dan ada orang Allah berikan rezeki, dia boleh pergi solat berjemaah, dia boleh pergi kelas belajar, dia boleh buat kebaikan yang lain. Kerana yang tu dia panggil berkat. So berkat ni adalah dapat sesuatu benda, dan benda itu menjadi kebaikan kepada agama dan dunia kita. Adapun yang tak berkat, dia mungkin boleh dapat, tapi dia akan dapat dengan kepenatan, dia akan dapat dengan masalah. Betapa ramai orang yang tinggal di rumah yang kaya, rumah yang besar, tapi dia tidak dapat ketenangan kat dalam rumah. Dia terpaksa bergantung, kena pergi ke kelab malam, kena pergi main golf, kena pergi minum, kena pergi karaoke. Sebab dia stres, balik ke rumah dia pening kepala. Sedangkan berapa ramai orang yang tengok rumah yang kecil, tengok rumah yang besar. Kalaulah aku dapat rumah ni, kejap aku tidur kat dapur, kejap aku tidur dekat bilik, kejap aku tidur kat sini, aku tak nak keluar ke tempat lain lah, nak duduk dalam rumah tu saja. Sedangkan orang yang duduk dalam rumah yang besar ni tak pernah ada rumah pun. Kejap dia tidur hotel sana, kejap bilik kecil juga dia tidur hotel juga. Apa nak lagi? Orang yang miskin ni, okey, kita tak kaya, boleh pergi masjid, boleh pergi majlis ilmu, boleh pergi kenuri kenara, boleh makan nasi kenuri, orang belanja kita makan kek kenuri kekah. Dia ni nak makan, kadang kalau nak makan tak ada masa. Nak makan tak ada masa. Akhir sekali, last sekali makan apa? Makan ubat lah, ubat penyakit macam-macam. Masuk hospital, last kali tak ada apa. Duit juta-juta pergi kat kedai makan durian, Datuk, minta maaf durian tak boleh makan. Okey, baik. Teh tarik boleh? Teh tarik pun tak boleh. Habis apa yang boleh? Air kosong saja. Ruginya ya Allah, duit banyak tapi minum air kosong. Okey, baik. Kemudiannya pula tak boleh tidur kat atas lantai. Boleh tidur kat mana? Tidur kat tilam harga 15,000. Kita tak sempat cari tilam dah tertidur dah. Dia tidur kat atas tilam mahal belum tentu dia boleh tidur. Tak tangan kat atas kepala, saham jatuh. Company tu orang minta hutang orang. Dah kali tu yang sakit jantung tu. Sebab tu kita kata pilih lah. Nak yang mana satu bukan? Maka ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjukkan. So ingat, rezeki Allah jamin, jangan pening kepala. Ikhtiar perlu, tapi jangan tuntut sampai kita mengabaikan hak Allah. Maka yang Allah perintahkan kita buat, rezeki Allah akan berikan berapa pun kita redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Ada apa soalan nak tanya? Kalau ada lah. Ada, macam mana? Apa tu? Ada soalan tu? Apa soalan dia? Kalau kita bagi tahu sesuatu macam teguran, tapi diterima dengan pandangan yang lain, kemudian boleh jadi bergaduh, dan dia akan pertikaikan diri saya, sebab saya masih belajar masih dalam proses membetulkan diri saya sendiri. Okey, begitu tak? Bagi saya baca apa dia kata. Tengok. Okey. Bagi tahu satu macam teguran tapi diterima dengan pandangan yang lain, kemudian boleh jadi bergaduh. Dia akan pertikai diri saya sebab saya masih nak betulkan diri saya, minta nasihat. Oh, ni cerita bergaduh lah. Okey. Cerita orang bergaduh, bila kita nasihat tak nak dengar. Dia masih lagi duk kata dia betul, kita salah. Sebab tu kita pegang dengan, kalau ada orang buat salah dekat kita cuba perbetulkan. Selagi mana kita tahu benda yang dia buat tadi tu adalah salah. Soal dia nak berubah ataupun tak bukan senang. Kita nak boleh pegang hati orang, nak pegang dia punya kemahuan tu nak suruh ikut kita, bukan satu benda yang senang. Bahkan hidayah kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak mampu bagi hidayah pada siapa pun, Allah lah yang mampu bagi hidayah. Teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah lembutkan dan berikan. Jadikan kita ni macam pokok mempelam. Orang baling kita dengan kayu, kita bagi apa dekat dia? Kita bagi buah, bukan bagi kayu balik kat dia. Kita bagi buah dekat dia. InsyaAllah, ingat kisah ni sebagai penenang. Yang pertama, kisah Fir'aun. Fir'aun dapat isteri dia. Isteri dia adalah Asyah.
Asiyah ni hidup dengan suami yang paling jahat. Tapi apa dia buat? Maka dia minta doa pada Allah, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Tuhan, binakan rumah bagi aku, rumah kat Fir'aun. Walaupun suami dia jahat, tapi dia bersabar. Bila dia bersabar tu apa? Dia tetap dapat kebaikan, akhirnya dia dapat syurga walaupun dia isteri Fir'aun. Walaupun dia berada di tempat yang kita katakan amat bahaya, tapi dia masih lagi ada peluang untuk dapat syurga. So kita ni bila berada dalam situasi yang macam tu, dua benda. Yang pertama, doa minta Allah jauhkan. Yang kedua, bersabar. Maka tetap dua-dua tadi kita boleh dapat, sama ada Allah pulihkan, ataupun yang kedua, balasan dia adalah syurga. Sebab tu tadi saya cerita, bila akhirat oriented ni, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa kita nak kata? Cobaan. Okey, baik. Itu kalau akhirat oriented. Tapi kalau dunia oriented, boleh lawan, aku lawan. Agi hidup, agi ngelaban. Tahu agi hidup, agi ngelaban apa maksudnya? Lagi hidup, lagi berjuang. Okey, baik. Lagi aku boleh lawan, aku akan lawan. Satu kisah. Seorang lelaki ni, dia ada tanah. Ni yang kata akhirat oriented. Dia ada tanah. Kebetulan ada seorang Pak Haji Kutu Berhak ni pergi tanam pokok kat atas tanah dia. Pokok tu pun besar. Dia tengok, ada orang tanam kat atas tanah aku. Dia pun pergi jumpa orang yang tanam pokok ni. Dia kata, Tuan Haji, minta maaf, ni tanah saya, bukan tanah Tuan Haji. Tak apalah, saya pun tak suka bergaduh dengan orang ni. Boleh tak macam ni lah kita buat penyelesaian? Saya bayar duit dekat Tuan Haji. Tuan Haji jual saja pokok yang Tuan Haji dah tanam ni kepada saya ganti balik dengan duit. Pak Haji tu kata, tak mau, aku yang tanam, aku tak nak jual. Jadi dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, ada seorang hamba Allah tanam pokok atas tanah aku. Apa aku nak buat? Nabi pergi jumpa lelaki tu. Nabi kata, juallah pokok kau tanam tu dekat tuan tanah ni. Nanti Allah akan tumbuhkan sebuah pokok bagi engkau kat syurga. Tak mau juga. Tu yang kata ada orang macam ni, tak mau juga. Bila dia kata tak mau juga, tiba-tiba apa berlaku? Tuan tanah ni pula, tuan tanah ni datang. Dia kata, Pak Haji, aku tak nak beli pokok engkau tu, dan engkau pun tak payah bayar apa-apa dekat aku. Aku nak bagi tahu dekat engkau, aku bagi pokok sekali dengan tanah kat engkau. Kau ambil lah pokok sekali dengan tanah, aku berikan pada engkau. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Siapa tahu? Ya, pasal dia dengar Nabi cakap, engkau bagi pokok ni dekat tuan tanah ni, engkau akan dapat syurga. Kalau pokok pun boleh dapat syurga, ini kan pula tanah sekali dengan pokok. Maka inilah akhirat oriented tu. Sebab tu apa ujian yang kita dapat dekat dunia ni, pandang ke akhirat. Ya Allah, Allah jadikan benda ni sebagai ujian. Kita bukan nak menang ketika bergaduh, ketika berlawan, tapi kita nak memperbetulkan. Kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau tak berjaya, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, kalau dia baik dengan kita nanti, Allah jadikan dia bidadara. Kalau dia buat tak baik dengan kita, Allah gantikan bidadara lain. Tinggalkan Pak Haji itu, biarkan. Nanti ke akhirat kita dapat yang lebih baik lagi, insya-Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah